Okay, so pada hari ini kita akan mengadakan satu wacana kemerdekaan yang bertajuk Bahasa Identiti Negara. Dan pada hari ini kita dihadirkan dengan dua orang ahli panel yang berkaliber daripada ISMA Alor Gajah. So sebelum kita memulakan, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita untuk kita sama-sama berdiskusi dengan tajuk yang penting pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama adalah saudara Zalani Bezaba selaku Ketua Pemuda ISMA Alor Gajah, dan ahli panel yang kedua adalah saudara Zahid bin Abidin selaku aktivis ISMA Alor Gajah. Semalam 31 Ogos, satu hari yang penting dalam sejarah negara kita, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-63, dengan tajuk Hari Kemerdekaan kita adalah Malaysia Prihatin. Dalam suasana norma baru, dalam suasana COVID-19 yang sedang melanda kita. Sebelum kita memulakan, saya ingin meminta pertolongan daripada penonton-penonton kita di AB Live untuk berkongsi, share dan like di page masing-masing. Boleh sebelum kita mulakan, supaya kita lebih ramai lagi dapat bersama-sama dengan kita untuk sesi forum kita pada malam ini. Tajuk kita adalah tentang mengenai identiti, bahasa identiti negara. Bila kita mengatakan tentang identiti suatu negara, apa yang kita terlintas adalah mengenai warga negaranya boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan lancar. Itu adalah identiti. Kalau kita pergi ke Kelantan, kita dapat katakan orang Kelantan dia berkecek dengan bahasa Kelantan. Kalau orang Melaka, dia akan cakap dengan lorat-lorat Melaka. Apa lorat Melaka? Dak Zalani, Dak Zahid, apa khabar itu. Bila kita dengar dari segi bahasa tu, kita dapat tahu identiti asal seseorang itu. Sama juga dengan identiti warga negara Malaysia. Bila warga negara Malaysia itu bertutur dalam bahasa Melayu, maka kita dapat kena pasti dia itu adalah warga negara Malaysia. Straight to the point. Kita dapat tahu, dapat dengar daripada dia punya cara pertuturan, kita dapat tahu bahawa itu adalah identiti negara kita, identiti nasional negara kita. So bahasa yang kita selalu pertuturkan adalah bahasa Melayu. Selalu kita dikatakan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Sebenarnya dalam perlembagaan perkara 152 mengatakan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Maka apa yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah bahasa Melayu mengenai identiti negara kita, dan kita kaitkan dengan bahasa Melayu. Kalau di negeri Melaka, kita selalu tidak dapat dipisahkan dengan pantun. Bila kita kata pergi ke Melaka, maksudnya kita kena berpantun. Bagi mengaitkan dengan kita punya tema mengenai identiti, so saya ingin memulakan kita punya forum dengan sedikit pantun. Dan minta ahli forum untuk membalas pantun itu. Okey? Bukit Melaka tersegang megah. Apa masa kubu penjajah di kota. Bahasa Melayu, bahasanya indah, menjadi identiti negara tercinta. Maka identiti negara tidak dapat dipisahkan dengan bahasa suatu negara itu. Maka pada hari ini kita akan teruskan dengan kita punya pertanyaan kita kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu kepada saudara Zalani. Untuk kita mengenal identiti negara kita, kita tidak boleh memisahkan diri kita dengan sejarah bahasa Melayu dengan sejarah negara kita yang tercinta ini.
yang digunakan dalam segala pada suatu ketika dahulu. So kita minta kita punya penjelasan daripada ahli panel kita, Saudara Zalaini, untuk menerangkan dengan lebih mendalam lagi bagaimanakah kita nak mengenai sejarah kegemilangan bahasa Melayu dengan identiti negara kita. Okey, silakan. Okay. Terima kasih terima kasih kepada moderator kita, Saudara Encik Yasir bin Arif. Dimulakan dengan pantun So alang-alang di Melaka kan. Okey. Seterusnya pada hadirin yang hadir sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat diwacana pada malam ini untuk membincangkan satu topik yang bagi ia adalah sangat penting dan sangat bermakna lah bagi kita semua. Okey, berkenaan dengan soalan yang diajukan kepada saya berkaitan dengan bahasa Melayu. Saya nak bawa kita berbalik kepada sejarah asal usul kita. Alam Melayu di Nusantara. Kalau kita tengok alam Melayu di Nusantara ini, alam merupakan alam yang cukup luas. Kan? Alam yang cukup luas meliputi 60% lilitan muka bumi ini. Kita tengok dari segi dari Pulau Easter ke Madagaskar, kan? Rumpun Melayu yang terhebat bermula daripada Champa, iaitu sekarang ni Vietnam, Kemboja, Thailand, Sumatera, Jawa, bawa ke Filipina, Kalimantan, Borneo dan semenanjung tanah Melayu. Kita tengok dahulu, orang-orang Melayu dahulu, kita tahu bahasa Melayu merupakan bahasa dagang, kan? Bahasa dagang dan bahasa antarabangsa yang digunakan oleh pedagang-pedagang yang datang ke alam Melayu ini. Dan kita kenal bangsa Melayu dulu terkenal dengan teknologi perkapalan dia, kan? Teknologi perkapalan dia, teknologi biji bersih dia dan perdagangan dia. Jadi di Melaka, kita bertuah berada di negeri Melaka ini yang merupakan dulu zaman perdagangan yang hebat di Melaka dulu. Ramai pedagang-pedagang yang datang di Melaka dulu dan berdagang menggunakan bahasa antara dia bahasa Melayu lah. Okey, meliputi kalau zaman bahasa Melayu kuno, bahasa paling dikatakan bahasa bangsawan ni adalah bahasa Sanskrit. Dan bahasa Melayu ni kebanyakan ramai orang-orang Melayu menggunakannya dalam bahasa Melayu lah. Kita tengok selepas kedatangan Islam pada abad ke-7, kan? Pada abad ke-7 yang lalu, kita tengok pedagang-pedagang Islam datang dengan membawa mesej dakwah dan di samping berdagang. Okey, kita tengok bahasa yang digunakan mestilah bahasa Melayu. Okey, kita tengok dalam bahasa ini dikatakan dengan bahasa Arab dalamnya sebanyak 30%, kan? Dan bermakna bahasa Melayu ni meminjam bahasa Arab sebanyak 30%. Sangat banyaklah istilah-istilah dalam bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu. Seperti solat, kan? Solat, imam, ma'mal, kan? Itu semua ilmu, itu semua dalam bahasa Arab yang dipinjamkan. Okey, kita tengok bahasa Melayu ini diungkapkan dengan diungkapkan banyak benda, banyak perkara yang boleh diungkapkan. Kita tengok dalam sejarah, kan? Tokoh sejarah kita dulu, Tun Sri Lanang, kan? Mengungkapkan sejarah, menceritakan sejarah dalam bahasa Melayu. Kita tengok dalam falsafah, kan? Mengungkapkan falsafah agama. Tokoh-tokoh ulama-ulama kita dahulu
mengungkapkan falsafah agama ini, agama dalam manuskrip yang lama, dalam bahasa Melayu juga. Kalau kita tengok lagi dari segi ungkapan kesenian, kan, orang Melayu ni terkenal dengan seni komunikasinya yang lembut dan halus. Kan. Orang Melayu kalau dulu-dulu dia berkomunikasi, dia suka berpantun dan bersyair. Kalau tengok mereka berpantun dan bersyair ini membawa unsur-unsur alam semula jadi, kan. Kalau kita tengoklah beza dengan sekarang punya pantun dan syair. Contoh seni bahasa orang Melayu ni, kalau keris, kan, dia panggil menikam. Kalau jarum dipanggil cucuk. Parang, sebagai contoh parang bila letak daripada leher manusia, orang kita panggil kelah, kan, orang Melayu panggil kelah. Kalau letak daripada binatang dipanggil sembelih. Dua ungkapan ni sangat bermakna dan sangat halus dan difahami oleh masyarakat dulu-dulu. Okey, keistimewaan bahasa Melayu pada masa dulu dan sekarang, ia merupakan bahasa pengantar dan mudah ditutur. Bahasa Melayu ni mudah ditutur, mudah dipelajari. Prosa kata dia, tata bahasa dia senang dan senang fahamlah. Dan tidak lain dia merupakan pada ketika itu ialah bahasa pengantara. Okey, kalau kita tengok orang Melayu itu sendiri sangat rapat dengan tulisan Jawi. Bak kata pepatah, kalau tengok tangan kanan, maka orang Melayu itu bertutur dalam bahasa Melayu, bertuturan dalam bahasa Melayu. Tangan kiri dia menulis dalam tulisan Jawi. Jadi tulisan Jawi ini merupakan sangat berkait rapat dengan orang Melayu itu sendiri. Kita tengok pada zaman sekarang, bahasa Jawi itu sendiri, orang Melayu masih lagi membaca Al-Quran, dan masih lagi membaca Al-Quran. Kalau kita tengok ayat-ayat dalam tulisan Jawi itu sama dengan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi bahasa Melayu dan tulisan Jawi ini adalah warisan daripada ulama-ulama Melayu yang terdahulu dan warisan nenek moyang kita yang terdahulu, dan wajib kita jaga dan wajib kita bangkitkan. Dan bahasa Melayu itu sendiri dikenali dengan bahasa Islam dan mempunyai ciri-ciri Islam yang sangat rapat dengan orang Melayu. Itu saja. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel kita yang pertama. Satu ulasan yang panjang mengenai sejarah bahasa Melayu dengan sejarah negara kita. Daripada penjelasan itu tidak dapat dinafikan lagi, sejarah bahasa Melayu dan juga negara kita ibarat au dan tebing. So kita teruskan dengan kita punya soalan yang kedua kepada panel yang kedua. Saudara Zahid, kalau ikutkan negara kita ni sudah 63 tahun merdeka, tetapi kita mendapati masih ada lagi segolongan masyarakat kita, warga negara Malaysia yang berkad pengenalan Malaysia, yang mengaku sebagai seorang penduduk Malaysia, tetapi masih tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. Dan mereka merasakan bahawa tak penting bertutur dalam bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu ni sudah pun dimartabatkan dalam perlembagaan perkara 152 dan juga ada Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan juga 1967 mengenai kepentingan bahasa Melayu dalam negara. Kita minta panel kita yang kedua, Saudara Zahid, untuk ulas dengan lebih mendalam lagi mengenai kepentingan bahasa Melayu dalam negara kita ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
saya ingin berkongsi wasiat yang telah disampaikan oleh para Raja Melayu ketika menandatangani persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957. Yang pertama, kami namakan dan kami panggil akan dia bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung, Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu selain Gunung Ganang, Tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum yang lain. Yang ketiga, kami menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kami serta harta milik kamu, kami tubuhkan Regimen Askar Melayu selain untuk membenteras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Keempat, kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu memerintah negara ini. Kelima, kami isytihar Islam sebagai agama persekutuan. Dan yang keenam, yang ini khusus kepada bahasa Melayu, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Yang ketujuh, kami amanahkan dan kami bertanggungjawabkan kepada Raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Daripada sini, walaupun sebelum kita merdeka, Raja-Raja Melayu telah tetapkan supaya bahasa Melayu ini menjadi bahasa yang digunakan di negara kita ini. Dan ini telah dimasukkan dalam perlembagaan Fasa 152 dan juga ada Akta Dewan Bahasa 1923 dan 1967 dan diperkuat lagi di situ juga. Namun begitu kita dapat lihat bahawa masih ramai di kalangan mereka yang bukan Melayu merasakan bahasa Melayu bukan bahasa yang mereka hendak belajar atau mereka hendak gunakan seharian maupun untuk pertuturan. Ada yang beranggapan bahawa bahasa Melayu ini merupakan bahasa kelas kedua, bukan kelas pertama. Kita juga ada kalanya bila kita lihat di ruang-ruang peluang pekerjaan, kita saksikan bahawa bahasa Melayu, kemahiran bahasa Melayu tidak diletakkan sebagai satu benda yang sangat penting sebagai syarat untuk bekerja. Malah kemahiran untuk bahasa lain diletakkan lebih tinggi pada kemahiran bahasa Melayu. Walaupun kita berada di negara Malaysia. Di manakah letaknya bahasa Melayu itu sebenarnya? Antara masalah utama yang menjadi cabaran atau ancaman kepada bahasa Melayu ialah kurangnya bangsa bukan bumi putera yang terlibat dalam perbahasan dalam bahasa Melayu. Sangat sedikit atau sangat nadir yang kita saksikan. Keduanya ialah sikap bangsa Melayu itu sendiri yang meletakkan wacana-wacana ataupun perbincangan-perbincangan bahasa Melayu pada tahap-tahap yang rendah. Setakat perbincangan di kedai kopi dan tidak meletakkan bahasa Melayu sebagai satu bahasa ilmu. Ketiga ialah sikap orang Melayu sendiri, bahasa Melayu sendiri dengan menggunakan bahasa yang rojak. Sejak kolonisasi Inggeris, kita saksikan banyak perkataan bahasa Inggeris telah dimasukkan bahasa Melayu dan telah berlaku campur aduk. Kadang-kadang tata bahasa Melayu dengan tata bahasa Inggeris telah bercampur aduk di dalam pertuturan seharian. Kita dapat saksikan dalam corong-corong media, kita saksikan benda ini sangat berleluasa dan bagi kebanyakan pengguna sendiri tidak merasakan bahawa itu merupakan satu kesalahan. Isu yang menjadi ancaman kepada bahasa Melayu ialah kurangnya tekanan daripada pihak berkuasa
untuk memelihara kedudukan bahasa Melayu itu sendiri. Kita saksikan di sesetengah negara, nama-nama jalan yang satu ketika menggunakan bahasa Jawi telah digantikan dengan bahasa Latin saja, dan di bawahnya digantikan bahasa lain, bahasa asing yang tidak sesuai dengan negara ini. Negara ini merupakan negara orang Melayu. Kenapa pula bahasa lain diangkat menjadi bahasa perantara, sedangkan kita semua sepatutnya mahir bahasa Melayu? Bagi itulah cabaran kita sebagai bangsa Melayu untuk menjadikan bahasa Melayu itu sebagai satu identiti untuk negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang kedua, Saudara Zahid, mengenai penceritaan mengenai kepentingan bahasa Melayu dalam negara kita. Daripada kepentingan bahasa Melayu yang telah disampaikan tadi, kita memerlukan kepada golongan-golongan yang memperjuangkan bahasa Melayu untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Siapakah pejuang itu? Adalah kita semua. Tetapi kita perlu belajar mengenai siapakah yang sebelum ini dalam pena-pena sejarah, dalam catatan sejarah, yang pernah melakukan satu sumbangan yang besar dalam memperjuangkan dan juga memartabatkan bahasa Melayu supaya kembali menjadi bahasa lingua franca, menjadi bahasa yang dimartabatkan di tempat yang sepatutnya sebagai bahasa kebangsaan. Untuk round yang kedua, pusingan yang kedua ni, kita berbalik kepada panel yang kedua. Kita minta Saudara Zahid untuk berkongsi dengan kita semua mengenai tokoh-tokoh yang telah banyak berbakti untuk memartabatkan bahasa Melayu untuk menjadi identiti negara kita. Silakan Saudara Zahid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saudara moderator, saudara Yasir. Tokoh pertama yang saya hendak berkongsi adalah Pendeta Za'bah. Pendeta Za'bah, dia punya nama penuh beliau ialah Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau dilahirkan pada akhir kurun ke-19 dan meninggal dunia pada tahun 1970-an. Pada waktu kecil, ketika berusia 5 tahun, bapa beliau melihat Za'bah ni, dia suka menulis di atas pelepah-pelepah pisang. Daripada situ ayahnya melihat bakat Za'bah ni untuk menulis dalam erti kata bidang penulisan. Lalu dihantar ke sekolah dan dia mula dengan sekolah Melayu, sekolah Jawi, dan akhirnya telah berjaya menambahkan sekolah Inggeris ke peringkat senior Cambridge. Dan selepas itu dia bermula bertugas sebagai seorang guru, dan ketika zaman penjajahan Jepun, beliau dilantik sebagai seorang penterjemah di bahagian radio ketika itu. Dan kemudian selepas itu dia juga telah dilantik sebagai seorang pensyarah di United Kingdom, di sebuah universiti, School of Oriental of African Studies. Sumbangan besar Za'bah yang antara yang utama ialah pada bidang bahasa lah. Itu memang dikenali. Buku-buku penting yang menjadi rujukan ketika mana bahasa Melayu ini dibentuk ialah tajuk dia Ilmu Bahasa Melayu, Rahsia Ejaan Jawi, Pelita Mengarang, Ilmu Mengarang, dan Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi. Namun begitu, Pendeta Za'bah ni, beliau bukan merupakan setakat ahli bahasa, ahli sastera. Malah beliau merupakan seorang yang prihatin dengan suasana kehidupan orang Melayu ketika waktu tersebut. Pada tahun 1920-an, beliau telah menulis beberapa makalah di ruangan-ruangan berita, akhbar ketika itu,
yang khas merujuk kepada keadaan sosioekonomi orang Melayu. Dan disebabkan penulisan-penulisan beliau, beliau telah dihalang daripada menulis untuk beberapa ketika oleh pihak Inggeris kerana tulisan-tulisan beliau yang menyentuh hati-hati orang Melayu. Dia penulisan-penulisan yang ditulis itu merupakan penulisan yang benar tentang keadaan orang Melayu ketika itu, dan penulisan itu mampu meningkatkan, menyuntik semangat orang Melayu untuk memberontak kepada orang Inggeris. Ingin saya kongsikan satu petikan daripada buku beliau, Jalan Keselamatan bagi Orang-orang Melayu. Buku ini tulis pada tahun 1920-an. Semoga kita dapat iktibar sedikit daripada perenggan inilah. Suatu kumpulan daripada anak negeri kita hendaklah diberi pelajaran yang luas dan tinggi. Sesetengahnya pada pihak kepandaian ilmu-ilmu siasat kejadian dan fikiran-fikiran yang tinggi, dan setengahnya pada pihak kepandaian ilmu-ilmu siasat yang khas bagi pekerjaan mengambil upah dan mencari wang seperti berlawyer, berengineer, berdoktor dan lain-lain lagi. Maka tidaklah pula dikehendaki semuanya berkerumun hendak menjadi lawyer atau menjadi doktor ataupun engineer, tukang enjin, tukang elektrik atau pegawai-pegawai yang memerintah negeri, melainkan pilihlah masing-masing ikut kecenderungan. Mana yang cenderung pada yang berniaga dan bersaudagar, hantarlah belajar pasal perniagaan, peraturan dan sebagainya. Mana yang ada kecenderungan pasal tukang memukang dan membuat barang-barang, berilah pula pelajaran pada perkara-perkara itu. Kekayaan sumber dan hasil bumi negeri ini boleh dijadikan modal untuk orang Melayu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Buku yang tulis ini, Jalan Keselamatan bagi Orang Melayu, buku ini dia meliputi 3 benda kelemahan orang Melayu. Yang pertama ialah masyarakat Melayu ketika itu merupakan masyarakat yang miskin. Keduanya ialah keadaan bangsa Melayu ketika yang puas hati yang keadaan miskin tersebut, dia rasa ingin untuk memperbaiki diri. Dan yang terakhir ialah tahap pendidikan yang rendah di kalangan orang Melayu. Melalui buku ini beliau cuba untuk menyuntik rasa prihatin bangsa Melayu tentang keadaan diri mereka dan bagaimana mereka untuk keluar daripada belenggu kemiskinan dan rendah dan hina pada ketika tersebut. Dan itulah antara sumbangan, selain pada sumbangan bahasa pada Za'abah, ialah sumbangan untuk menyuntik rasa kesedaran bangsa Melayu ini untuk bangkit, untuk menjadi satu bangsa yang mulia. Satu lagi tokoh yang saya hendak berkongsi ialah tentang Raja Ali Haji. Beliau dilahirkan sebelum pendeta Za'abah. Dia dilahirkan di awal kurun ke-18 dan meninggal pada akhir kurun ke-18. Beliau dilahirkan di kawasan Riau dan dia merupakan dilahirkan di kalangan keluarga ulama, ahli agama. Buku beliau berjudul Pedoman Bahasa, merupakan asas rujukan kepada bahasa Indonesia. Raja Ali Haji ni dia menulis banyak buku, antara tentang salah-silah Melayu dalam Bugis dan juga beberapa syair dan juga gurindam. Di sini juga saya nak berkongsi satu tulisan daripada Raja Ali Haji. Beliau juga cuba untuk menyuntik, mengubah bangsa Melayu ketika waktu tersebut. Di dalam gurindam tersebut, gurindam yang beliau tulis ada 12 gurindam, tetapi saya hendak
berkongsi satu saja daripada Gurindam tu untuk berkongsi untuk lihat bagaimana cara Raja Ali Haji untuk menggunakan bahasa sebagai wadah untuk membaiki bangsa Melayu ketika waktu tersebut. Hendak berjasa kepada yang sebangsa, hendaklah jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak marah, dahulukan hajat. Hendak dimulai, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan peramai. Alhamdulillah, setakat itu saja perkongsian saya. Saya serahkan kepada. Okey, terima kasih Saudara Zahid atas perkongsian mengenai tokoh-tokoh yang telah banyak berjasa dalam memartabatkan bahasa Melayu. Daripada tokoh-tokoh yang Saudara Zahid ceritakan tadi, tidak dapat dipisahkan. Tokoh-tokoh yang memperjuangkan bahasa Melayu adalah tokoh-tokoh yang juga memperjuangkan negara kita. Dari segi kemerdekaan, macam contoh macam Zakbar, walaupun dia memperjuangkan bahasa Melayu, dia juga memberi kesedaran untuk membina diri-diri yang merdeka. Walaupun waktu itu belum lagi merdeka. Satu lagi contoh yang Saudara Zahid ceritakan tadi mengenai Raja Ali Haji. Kalau ikutkan, Raja Ali Haji ni adalah tokoh yang terkemuka dalam sejarah tanah Melayu, dalam sejarah tanah air. Ada satu masjid yang dinamakan dengan Masjid Ali Haji di Cyberjaya. Dan juga sejarah Raja Ali Haji ni tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Sultan Selangor yang pertama. Dan juga untuk orang Melaka, Raja Ali Haji ni walaupun dia memperjuangkan bahasa, sebenarnya dia juga memperjuangkan pembebasan Kota Melaka daripada penjajah. Dan dia telah pun syahid di Teluk Ketapang. Kalau orang Melaka dia tak tahu Teluk Ketapang, dia tahu Teluk Mas. Dekat Melimau, dekat area-area Alai situ. So sebab dia kampung Ketapang kat situ. Itulah sejarah, tidak dapat dipisahkan orang yang memperjuangkan bahasa Melayu dan juga orang yang memperjuangkan kemerdekaan dan juga kebebasan negara kita daripada penjajah. Berbalik kepada panel kita yang keempat. Daripada tadi Saudara Zahid menceritakan tidak dapat dipisahkan memperjuangkan bahasa dan juga memperjuangkan negara kita. Tidak dapat dipisahkan sebagai satu identiti yang dekat dengan bangsa kita. Saudara Zalani selaku Ketua Pemuda ISMA Alor Gajah, dan baru-baru ini ISMA dan juga Pemuda ISMA telah pun menggorak langkah untuk mempertahankan, untuk menjalankan satu kempen kemerdekaan untuk mengembalikan kembali nama Bukit Melaka daripada Bukit Sempoi sekarang ini. Kita minta Saudara Zalani selaku Ketua Pemuda untuk menceritakan mengenai apakah sebenarnya yang ISMA dan juga Pemuda ISMA bawakan dalam isu-isu ini. Silakan. Okay, baik. Terima kasih kepada saudara moderator Encik Yasir Arif yang bersemangat pada malam ini. Okay. Baru-baru ini kami Pemuda ISMA dan ISMA Ikatan Muslim Malaysia membuat beberapa cadangan dan tuntutan sebenarnya hari kemerdekaan ini. Kan? Antara tuntutan yang pertama, kita menuntut kembalikan atau menukar nama Bukit Sepol kepada nama asalnya, iaitu Bukit Melaka. Yang kita tahu pada zaman kegemilangan dahulu nama asalnya adalah memang nama Bukit Melaka. Dan banyak lagi satu Malaysia, kita akan round, kita akan perjuangkan, kita akan usulkan kepada pimpinan-pimpinan pemerintah untuk menukarkan nama-nama penjajah ini kepada nama asalnya, seperti Port Dickson. Kan, kita akan tukarkan kepada nama, kembalikan nama asalnya kepada Tanjung Tin. Baru-baru ini
pemuda ISMA berada di Pulau Pinang, kan, di Georgetown, kan, kita mengusulkan, kita mengutarakan kita untuk menukar nama Georgetown tu kepada Tanjung Penaga. Banyak lagi nama-nama yang akan menyusul yang kita akan utarakan dan kita akan usahakan untuk kembalikan kepada nama asalnya. Yang kedua, tuntutan daripada ISMA ini sendiri adalah kita nak mewajibkan kepada warga asing yang memohon kerakyatan di Malaysia untuk menjadi warga negara supaya fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Sepatutnya duduk di Malaysia, berapa lama sekalipun duduk di Malaysia, ia kena fasih bahasa Melayu lah, kan, bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ni bahasa yang sangat mudah dipelajari, kan, bahasa yang sangat mudah dipelajari dan senang faham. Dan yang ketiga, kita menuntut agar penguatkuasaan, kan, penguatkuasaan kepada terhadap nama jalan, nama bangunan, iklan-iklan yang ditayangkan mengikut citra asing, supaya mengiklankan kepada nama bahasa nama-nama Melayu. Okey, yang keempat, kita nak mewajibkan, kan, mencadangkan rancangan-rancangan atau filem-filem luar yang masuk ke dalam Malaysia ini supaya dialih bahasa kepada bahasa Melayu, kan, supaya kita nak semua rakyat Malaysia faham dan fasih berbahasa Melayu. Okey, yang kelima, baru-baru ini memang isu sekolah vernacular, kan. Yang ni kita nak menekankan lebih tinggi pengajian bahasa Melayu di sekolah-sekolah vernacular. Kan, kita tahu bahasa perantara di sekolah vernacular ni bukan bahasa Melayu. Kita nak bahasa Melayu tu dijadikan dan ditekankan dipelajari dalam bahasa Melayu. Yang keenam, kita nak menghormati ketuanan tulisan bahasa Jawi ni, yang merupakan sebagai satu daripada bahasa Melayu itu sendiri. Tulisan Jawi sangat rapat dengan bahasa Melayu itu sendiri. Yang ketujuh, kita nak mengekalkan pengajaran mata pelajaran yang berasaskan sains dan matematik ke dalam bahasa Melayu. Kita nak kekalkan dia. Kita nak biar supaya rakyat Malaysia ni belajar dan fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Yang ke-8, pindaan akta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 1959. Pindaan 1995 perlu diberi kenyataan agar DBP dapat punca kuasa agar kita dapat mengambil tindakan kepada mana-mana pihak yang melanggar akta bahasa kebangsaan, kan. Dan yang ke-9, kita nak menuntut agar DBP ini menjadi benteng peradaban negara ini. Kita nak melindungi DBP ini supaya dihormati di semua pihak. Itulah beberapa tuntutan ISMA yang kita nak mengembalikan kegemilangan, kita nak kembalikan martabat bahasa Melayu dan tulisan Jawi itu sendiri supaya semua rakyat Malaysia faham dan memahami. Kita tahu bahasa Melayu merupakan penyatuan kepada seluruh umat manusia dan umat Islam khususnya dan seluruh bangsa-bangsa. Okey, sekian. Terima kasih kepada Saudara Zalaini selaku Ketua Pemuda ISMA Alor-Gajah, dan begitu banyak tuntutan yang Pemuda ISMA akan bawa kepada kerajaan untuk kita sama-sama memperjuangkan dan juga mendaulatkan bahasa Melayu sebagai identiti negara kita. Seterusnya kita kepada ke soalan daripada penonton di FB. So sebarang soalan boleh berkongsi dan juga boleh komen di Facebook ISMA Alor-Gajah. Kita
pilih soalan yang dikemukakan oleh Ahmad Azuddin. Assalamualaikum. Soalan saya, apakah pandangan ahli panel mengenai isu tulisan Jawi dan juga masa hadapan Jawi dalam identiti negara kita? So, saya mempersilakan Saudara Zahid untuk ulas mengenai isu tulisan Jawi dan juga masa depan tulisan Jawi di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya, isu tulisan Jawi berkait rapat dengan isu bahasa Melayu. Selagi mana bahasa Melayu tidak dimartabatkan dan digunakan sebagai bahasa utama di negara ini, maka tulisan Jawi tidak akan ke mana-mana. Kerana bahasa Melayu dan bahasa tulisan Jawi tidak boleh dipisahkan. Jika satu berada di dalam keadaan diabaikan, maka yang satu lagi juga akan diabaikan. Tidak boleh dipisah. Memang dia akan bergerak selari. Untuk masa depan, andai kata bangsa Melayu kini sedar tentang kepentingan untuk martabatkan bahasa Melayu, maka insya-Allah tulisan Jawi akan juga dimartabatkan. Dan ini perlu kepada sokongan daripada kerajaan, individu dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk memacu pemerkasaan bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Saudara Zahid mengenai ulasan tulisan Jawi. Kita buka lagi kepada penonton-penonton kita di FB untuk mengemukakan soalan-soalan. Saya akan pilih soalan. Ada soalan daripada Muhammad Zul Hilmi. Salam, nak tanya, apa ancaman dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai identiti negara? Soalan mengenai ancaman. Satu soalan yang panas. Kita minta ahli panel kita yang satu lagi, Saudara Zahid, untuk ulas mengenai ancaman dalam kita memartabatkan bahasa Melayu ni. Silakan. Okey, baik. Berkaitan soalan dia ancaman ancaman terhadap bahasa Melayu sendiri. Okey, baik, saya akan jawab sebaiknya. Okey, kalau kita tengok, kalau kita lihat pada masa dahulu, pada orang-orang Melayu yang terdahulu dengan orang Melayu masyarakat pada masa sekarang, kita tengok bahasa Melayu itu sendiri pada zaman sekarang kita mencampur adukkan bahasa Melayu itu sendiri dengan bahasa-bahasa moden, bahasa-bahasa trend sekarang, bahasa-bahasa chat. Kita tengok orang-orang muda kan, kalau bercakap tu lek lu bro kan, lepak lu kan, istilah-istilah yang boleh rasa akan membawa kerosakan kepada bahasa itu sendiri. Kita tengok orang dahulu kalau dia bercakap tentang contohnya sungguh panas cuaca pada hari ini kan, alangkah indah dan seninya. Zaman sekarang panas gila hari ini kan, panas gila hari ini kan. Kalau dia nak memaki, kalau orang dulu kalau dia nak marah sekalipun kan, kalau kita tengok orang Melayu, orang-orang yang terdahulu, bila di jalan raya kan, contoh kan, sungguh sesak jalan raya ini kan indah kan, tapi pada hari ini jam gila kan. So unsur-unsur kerosakan adukkan dalam bahasa Melayu itu sendiri. Yang kedua adalah mencampur adukkan, mencampur adukkan bahasa Melayu itu dengan bahasa Inggeris kan. Bila kita cakap ikut trend kan, tak ikut trend lah kan. Bila cakap bahasa Melayu separuh-separuh, lepas tu dicampurkan dengan bahasa Inggeris. Kalau nak cakap bahasa Inggeris, cakap sepenuhnya. Kalau nak cakap bahasa Melayu, cakap sepenuhnya bahasa Melayu. Itu membawa ciri-ciri faktor-faktor kepada kerosakan bahasa Melayu itu sendiri.
Dan kita tengok baru-baru ini memang hangat dalam salah satu parti politik lah kan, di APT sendiri yang membantah tulisan Jawi ni. Saya tak faham, saya pun tak tahu kenapa diorang mereka ini sangat fobia kan, sangat allergic dengan tulisan Jawi ini. Seolah-olah tulisan Jawi ini boleh mengancam mereka. Tidak, kalau dia faham betul-betul tulisan Jawi ini, seni tulisan Jawi itu sendiri, maka mereka akan, sampai sekarang pun mereka masih duduk aman di Malaysia ini. Okey, yang seterusnya adalah pengaruh media elektronik kan. Kita tengok pengaruh media elektronik ini pada zaman sekarang, khususnya pada golongan anak-anak muda, golongan remaja, yang kita tengok dalam medium elektronik, dalam WeChat, kita tengok bahasa-bahasa dia macam mana kan, bahasa short form kan, dan yang kadang-kadang kita sendiri pun tak faham apa dia orang cakap kan. Dan bahasa-bahasa chat ni, bahasa-bahasa sekarang ni terbawa-bawa dalam penulisan karangan di sekolah kan. Kita tengok short form, banyak tulis short form kan. Kalau tu ditulis do apa tah, banyak lagi lah kan. Okey, dan yang terakhir adalah daripada saya adalah ancaman yang paling bagi saya adalah sikap penutur itu sendiri kan. Kita semualah, sikap kita semua bila bertutur dalam bahasa Melayu, kita rasa malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu ini bila berhadapan dengan orang ramai kan. Kita rasa seolah-olah tengok kawasan kan, kalau di bandar kalau cakap kampung bahasa Melayu lama ni seolah-olah macam tak ikut trend kan. Jadi sebenarnya kita perlu rasa bangga, kita perlu rasa izzah. Bahasa Melayu ini pada seketika dulu ia ditarbatkan, disanjung tinggi. Bahasa Melayu ini malah diiktiraf di dunia pada suatu ketika dulu. Dan bagi saya ancaman terbesar sekali adalah sikap kita sendirilah. Ancaman terbesar kepada bahasa Melayu ni sikap kita sendiri. Kalau kita tak mulakan daripada sekarang, kalau kita tak galakkan daripada sekarang untuk bercakap bahasa Melayu selengkapnya, sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi salah satu faktor-faktor yang boleh merosakkan bahasa Melayu itu sendiri. Jadi bermula pada hari ini dan seterusnya ke depan, kita perlu bertutur dalam bahasa Melayu dengan penuh rasa bangga dan rasa izzah lah. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih kepada ahli panel kita, Saudara Zalaini, mengenai ancaman-ancaman. Kita sudah sampai ke penghujung forum kita. Saya minta maaf banyak-banyak tidak dapat melayan semua soalan-soalan yang ditanya di Facebook live kita pada kali ini. Untuk penutupnya, bahasa dan juga negara kita tidak dapat dipisahkan lagi. Kalau negara lain seperti Jepun, Korea, Perancis, Jerman dan juga negara-negara lain, mereka berasa bangga dengan bahasa mereka. Orang lain nak pergi negara dia, kena belajar bahasa. Tetapi amat sedih, ada segolongan daripada warga negara Malaysia yang mengaku sebagai IC biru, warga negara Malaysia, tetapi bertutur pun terbulu-bulu. Bertutur pun macam-macam lagi lah, bunyi lain. Sedangkan ada juga golongan-golongan pendatang seperti negara-negara yang bekerja bawahan ni, mereka lebih lagi boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Satu yang kita kena fikir-fikirkan, kerana bahasa ini adalah jiwa bangsa. Bahasa ini adalah identiti kepada negara kita.
Bila kita kata negara Malaysia, kita patut berbangga dengan bahasa Melayu. Dan kadang kita nak kata bahasa Melayu pun kita rasa takut, rasa macam low standard. Kita rasa macam, oh ini bahasa kelas-kelas bawahan. Dan sebab apa kita tak rasa bangga, tak rasa izah dengan bahasa kita. Siapakah yang akan memperjuangkan dan akan mempertahankan bahasa kita kalau bukan kita? Kita tidak mahu apa yang berlaku kepada tulisan Jawi, yang mana lenyap begitu saja. Dan ada orang Melayu juga yang tidak dapat membaca dalam tulisan Jawi kerana mempelekehkan tulisan Jawi. Jika kita tidak melakukan sesuatu seperti tokoh-tokoh yang telah pun dikongsikan tadi, maka kita akan berhadapan dengan satu perkara yang kita tidak ingin terjadi, iaitu bahasa Melayu akan diketepikan, bahasa Melayu akan dituturkan oleh orang-orang tertentu saja. Orang-orang lain dia berbangga untuk bertutur dengan bahasa mereka sendiri, bertutur dalam bahasa Inggeris contohnya. Terdapat juga golongan-golongan elit Melayu, yang mana yang anak-anak kecil pun didik dengan bahasa Inggeris. Tidak salah untuk kita bertutur dalam bahasa yang lain, tetapi yang salahnya adalah jika kita tidak mendaulatkan dan tidak mengutamakan bahasa kita. Bahasa Melayu, bahasa identiti negara kita. Kita dah sampai ke penghujung. So terima kasih saya ucapkan kepada penonton-penonton kita di Facebook. Sebelum kita mengakhiri forum kita, saya ingin berpantun. Di atas dahan burung tempur, melihat rusa di tepi titi. Salam perpisahan bagi semua, jadikan bahasa sebagai identiti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.